Selamat tengah hari semua. Bertemu lagi kita di ringkas edisi 1 April 2021. Kita mulakan dengan perincian ini. Buat pertama kalinya, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan lawatan rasmi 2 hari ke Sarawak bermula hari ini. Ketibaan disambut oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng serta timbalannya Tan Sri James Jemut Masing dan Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan selain Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju. Beliau turut dijadual mengadakan pertemuan tertutup bersama pemimpin gabungan Parti Sarawak GPS di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada jam 8 malam ini. Lawatan ini sekaligus akan menyediakan platform bagi kedua-dua pemimpin bagi mengukuhkan lagi kerjasama antara kedua-dua negeri. Kita bersama dengan Luqman Muhammad yang kini berada di Hotel Waterfront untuk laporan lanjut. Silakan Luqman. Baik, terima kasih Jessica yang berada di studio ketika ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta isteri telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam kira-kira 9.37 pagi tadi, di mana pada sebelah pagi tadi Perdana Menteri turut menghadiri sesi taklimat bersama dengan kepimpinan Kerajaan Negeri Sarawak berhubung dengan Hala 7 Kerajaan Sarawak yang diketuai oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng. Dan pada jam 11.20 pagi tadi, Perdana Menteri turut menghadiri majlis perjumpaan khas bersama penjawat awam, di mana saya sempat mendengar ucapan Ketua Menteri Sarawak tadi. Dia berucapkan terima kasih kepada kepimpinan Perdana Menteri yang telah banyak membantu rakyat dalam kemakmuran bersama. Tak kala kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, banyak bantuan yang telah disalurkan Perdana Menteri sepanjang beliau menjadi pemimpin negara. Dan saya tidak mempunyai perincian yang tepat kerana majlis masih lagi berlangsung pada ketika ini, dan saya pasti kunjungan Perdana Menteri kali ini pastinya membawa kemakmuran dan kebaikan untuk rakyat, pastinya lebih-lebih lagi di Sarawak. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan Jessica, dan perkembangan dari semasa ke semasa akan kami bawakan kepada anda. Saya Luqman Muhammad bersama juru kamera Faitullah Moni untuk TVS. Terima kasih Luqman untuk laporan itu. Seterusnya, Majlis Perbandaran Sibu meluluskan Bazar Ramadan di Dataran Bandar Sibu Fasa 2, Pelangi Food Kios Kampung Nangka dan Bandung Walk. Penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai berkata beliau telah bermesyuarat dengan MPS dan 3 bazar itu diluluskan pada mesyuarat penuh MPS pada Rabu. Borang permohonan adalah terhad dan berdasarkan first come, first serve. Borang dataran fasa 2 boleh diperolehi daripada pengerusi jawatan kuasa penaja, jawatan kuasa penjaja, iaitu saudara Encik Hussein pada 1 April. Untuk penjaja di Pelangi Food Kiosk dan di Bandung Walk mesti mendapatkan borang di Taman Selera Harmoni. Bagi lokasi ini, borang permohonan hanya dikeluarkan kepada penjaja yang sedia ada sahaja. Manakala gerai stand alone tidak dibenarkan untuk beroperasi pada bulan Ramadan tanpa kelulusan pihak MPS. Semua borang permohonan hendaklah dikembalikan pada 5 April sebelum jam 12 tengah hari di kotak yang disediakan di Wisma Sanyan. Bayaran sebanyak RM20 akan dikenakan untuk setiap permohonan yang diluluskan. Ujian swab akan diselaraskan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia pada 6 April ini. Suntikan typhoid adalah wajib bagi semua pengendali makanan di setiap gerai. Sarawak akan melancarkan pelan pasca pandemik dalam tempoh 1 atau 2 bulan ini sebagai langkah proaktif menuju ke arah negeri mampan setelah terkesan teruk dengan tempias akibat pandemik COVID-19. Tegas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng yang merangkumi keberkesanan dan ekonomi digital. Masih ada dalam draft our exit plan towards 2030. And kita punya core is sustainability and digital economy. That is our core. Apabila kita towards sustainability, meaning we go for green. For green, including technology is in green. Our tourism also we using technology. Kita put attraction. That is the attraction, nature, and also of course our culture. So that's why we go towards that.
And then there are various approaches that are being worked out untuk kita menjadikan negeri kita sebagai negeri yang ke arah mampan lah. Singapore is going the same thing. Singapore target is 2030. Kita memang 2030. That's why we go for hydrogen economy. That's why a lot of research to be done in the hydrogen economy. Okay, jadi ya kita pun exit. I will unveil it, umumkan apabila siap nanti dalam masa sebulan dua itulah. Keseimbangan ini jelasnya penting terutama dalam menjamin usaha pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menerusi kelestarian alam termasuk menggunakan teknologi hijau. If you are to be a developed state within the current environment, especially after pandemic, it has to be based on certain platform. Platform tu mestilah based on teknologi. Saya ada lain. So we have to upgrade all the basic infrastructure, including digital infrastructure. We are talking about speed. We are talking about tower, all that, in order to provide the basic infrastructure to the Google areas. And Google areas is important juga, kerana kita nak transform the whole lot. Perkembangan seterusnya. Insiden tanah runtuh yang berlaku di Jalan Miri Bintulu adalah berpunca daripada kebocoran paip utama telah menyebabkan bekalan air terputus. Perkara itu disahkan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab pada Rabu. Susulan daripada itu, penduduk di sekitar kawasan Bekenu sepanjang jalan pesisir pantai di Bekenu, Bukit Peninjau dan Beluru Fasa 2 telah mengalami gangguan bekalan air. Berkemungkinan bekalan air yang melibatkan kawasan tinggi akan mengambil masa yang lebih lama untuk pulih. Bagaimanapun, pihak Jebab bahagian Miri telah melakukan penghantaran bekalan air ke kawasan yang terjejas sehingga bekalan air kembali pulih. Sepasang suami isteri maut apabila motosikal yang dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan dengan sebuah kereta di Jalan Bokah pada Rabu. Perkara itu disahkan oleh Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexa Naga Cabu dalam satu kenyataannya. Kedua-dua mangsa yang dikenali sebagai Disa Migon 59 tahun dan isterinya BT Mindot 49 tahun. Semasa kejadian, mangsa dikatakan menunggang motosikal dari arah Kampung Raso ke Lundu sekitar jam 1.15 tengah hari. Mangsa telah dihantar ke unit forensik Hospital Lundu untuk tindakan lanjut. Sementara itu, pemandu dan dua lagi penumpang kereta terbabit dilaporkan hanya mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan di Klinik Kesihatan Stungkor. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Walaupun masih terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara, Istana Budaya, sebuah agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, akan menampilkan 24 persembahan terpilih sebagai pengisian kepada programnya bermula April ini. Sekiranya program Istana Budaya 2021 norma baru itu dapat direalisasikan, ia akan menghangatkan semula aktiviti seni persembahan pentas tanah air. Ia juga memberi peluang kepada syarikat produksi untuk kembali aktif. Saya amat gembira dan yakin bahawa Istana Budaya telah bersedia sepenuhnya untuk menerima peminat seni dan pengunjung ke panggung kebanggaan negara ini. Sesungguhnya pelancaran program ini dapat membuktikan kesediaan pihak Istana Budaya untuk melaksanakan program sepanjang tahun 2021. Antara persembahan terpilih bagi program itu ialah Teater Bangsawan Raja Bersiong, Festival Gamelan Gema Gangsa, konsert Tanah Airku bersama Orkestra Simfoni Kebangsaan, wayang bersama konsert Orkestra Tradisional Malaysia, konsert ulang tahun ke-10 Genius Seni Muzik dan Drama Tari Bakawali. Selain produksi Istana Budaya, terdapat beberapa program penganjuran pihak produksi luar termasuk konsert 4Gs, konsert Barisan Hadapan DJ Dato' Jamal Abdillah serta Teater Sangkila Perak Jabatan Perkhidmatan Awam JPA akan turut dipentaskan. Sepanjang tahun 2020, Istana Budaya merekodkan jumlah pengunjung seramai 13,677 orang sepanjang tempoh yang dibenarkan dengan jumlah pendapatan meliputi hasil jualan tiket dan sewaan ruang sebanyak 1.02 juta ringgit.
Ketika ini, Istana Budaya masih meneruskan kerja persediaan artistik dan teknikal untuk program yang dirancang sepanjang 2021 dengan harapan semua program dapat dilaksanakan secara fizikal ataupun maya dengan mengambil kira perkembangan semasa COVID-19. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat semua.